Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Okey, seperti biasa, hari Selasa kita akan sambung sesi PDPR kita untuk subjek Jawi dan Khat. Jadi, semua boleh bawa keluar buku teks Jawi dan Khat untuk tahun 4. Jawi dan Khat untuk tahun 4. Okey, sesiapa yang dah bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 4, boleh buka muka surat 20. Okey, hari ini kita akan sambung fungsi-fungsi tanda baca. Sebelum ni kita dah sentuh tentang fungsi tanda noktah, fungsi tanda koma, fungsi tanda soal, dan hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan fungsi tanda seru. Apa itu tanda seru dan apakah fungsinya? Bentuknya kita dah kenal. Awal-awal hari tu, waktu kita belajar tentang tanda baca, kita dah tahu dah macam mana bentuk noktah, macam mana bentuk koma, macam mana bentuk tanda soal dan macam mana bentuk tanda seru. Jadi hari ini kita nak tahu apa itu tanda seru dan apakah fungsi tanda seru. Okey, baik. Semua dah buka muka surat 20. Jadi kita akan baca sama-sama teks yang ada. Okey, kita nak semua sambil tunjuk dan sambil itu kamu ikut. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Tanda seru. Okey, ini adalah simbol ataupun bentuk tanda seru. Kita semua dah kenal. Okey, baik. Sama-sama ikut. Tanda seru ialah tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Ayat seru terbahagi kepada 2. Okey, baik. Kita tengok tadi yang kita tengok awal-awal tadi yang kita baca. Okay, tanda seru ini kita gunakan untuk melahirkan perasaan dalam satu ayat. Ayat ni kalau kita baca biasa, kita rasa biasa. Tetapi bila datangnya tanda seru, baru kita faham apakah perasaan bagi ayat tu. Macam kita baca tadi, tanda seru ialah tanda untuk melahirkan. Kita macam tak ada perasaan. Tapi bila datangnya tanda seru, ayat itu akan ada perasaan. Macam perasaan marah. Marah. Kita dah tahu lah, ayat tu mesti, perasaan ni mesti marah. Kalau ada tanda seru. Ataupun takut. Kita akan tahu. Bila kita baca sesuatu ayat tu, kita akan tahu, oh ini ayat ni dia takut. Sebab ada tanda seru. Takjub. Takjub ni apa? Takjub ni dia macam teruja. Macam wah. Macam wah, rumah itu besarnya. Itu takjub. Bila ada datang tanda seru ni, maknanya kita dapat tahu, kita akan tahu ayat tu dia takjub, dia teruja. Geram. Geram ni lebih kurang macam marah lah. Sakit dan sebagainya. Okey. Jadi ayat seru, kita baca tadi ayat seru terbahagi kepada 2. Jadi kita tengok. Yang pertama apa dia? Okey. Yang pertama, tanda ayat seru yang pertama, okey, ayat yang didahului oleh kata seru. Contoh, amboi, besarnya rumah kamu. Okey. Ayat seru jenis yang pertama, dia didahului dengan kata seru. Kata seru ni apa? Nanti lepas ni kita akan tengok apakah contoh-contoh kata seru. Okey, baik. Yang kedua, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Contoh, tolong, tolong, ada kebakaran. Okey. Ayat yang tidak mengandungi kata seru. Tolong, tolong ni, tolong ini bukannya kata seru. Dia cuma pakai tanda seru sahaja. Tetapi tolong ini bukannya kata seru. Macam minggu lepas. Okey, baik. Macam minggu lepas, kan ada
latihan yang kamu perlu kesan. Kamu perlu kesan. Sama ada itu adalah kata tanya ataupun tidak kan. Sama macam ni. Kata tanya apa, bila, bagaimana, siapa. Itu adalah kata tanya. Tetapi kalau uh, tak hadirnya kata tanya, kita boleh juga buat ayat itu berbentuk tanya. Contohnya macam ni. Nombor 3. Kamu boleh tengok muka surat 19. Nombor 3. Pernahkah kamu pergi ke Muzium Negara? Pernahkah ini bukannya kata tanya. Macam Ustaz kata tadi. Apa, bila, siapa, bagaimana, di mana. Itu adalah kata tanya. Pernahkah ini bukannya kata tanya. Sama macam tolong ni. Sama macam tolong. Tolong ini bukan kata tanya. Tetapi bila hadirnya tanda seru, ayat tu dia bertukar. Jadi, ayat seru. Sama macam ni. Pernah ni bukannya kata tanya. Tetapi bila ada kah dan juga ada tanda soal, dia dah jadi kata ayat soal. Sama macam ni. Tolong ni. Tolong ni bukannya kata seru. Tetapi bila datangnya tanda seru, bermakna dia berubah menjadi ayat seru. Okey, baik. Tadi kan kita dah baca ada 2 jenis ayat seru ni. Satu yang didahului dengan kata seru. Yang kedua tidak mengandungi kata seru. Okey, jadi kita tengok apakah contoh-contoh kata seru yang ada. Dia ada bagi contoh dah kat dalam buku teks ni. Okey, semua boleh tengok kotak di bawah. Kotak di bawah ni. Info Jawi. Okey, sama-sama kita baca. Kata seru yang biasa digunakan ialah oh. Wah. Okey, sama-sama bulatkan. Oh. Okey, letak nombor 1. Wah. Okey, letak nombor 2. Amboi. Bulatkan dan letak nombor 3. Aduh. Bulatkan letak nombor 4. Cheese. Bulatkan letak nombor 5. Aduhai. Okey, letak nombor 6. Wahai. Letak nombor 7. Nombor 8. Dan hai. Nombor 9. Ini adalah contoh-contoh kata seru yang biasa kita gunakan. Yang dia bagi ada 9. Oh, wah, amboi, aduh, cheese, aduhai, wahai, hai. Itu adalah contoh-contoh. Ada lagi yang lain. Tak apa, lepas ni kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok contoh-contoh kata seru yang ada. Banyak sangat. Okay, baik. Kita dah habis tentang tanda seru. Jadi, semua boleh tengok muka surat 21. Muka surat 21 ada latihan kat sini. Okay. Nombor 4. Okay, sama-sama kita buat. Boleh tengok sama-sama. Okay, sama-sama baca. Klasifikasikan kata soal dan kata seru di bawah. Klasifikasikan ni dia suruh kita asingkan. Boleh bulat, buat keluar anak panah, tulis asingkan. Tulis je dalam rumi dulu. Dalam jawinya alif, sin, ya, nga, kaf, nun. Asingkan. Okey, baik. Dia suruh kita asingkan kata seru, kata soal dan kata seru yang dia bagi. Yang dia bagi ada berapa ni? Ada 5, ada 10 lah. Ada 10 perkataan yang dia suruh kita asingkan. Sama ada kata soal ataupun kata seru. Okey, jadi sama-sama kita tengok. Amboi. Okey, yang pertama, amboi. Baru je kita baca tadi, amboi adalah kata seru. Okey, kata seru. Jadi, tulis terus. Tulis terus. Guna pensel kamu, tulis terus dekat buku teks. Amboi. Okey, baik. Seterusnya, syabas. Syabas. Okey, syabas. Kata seru ke kata soal? Ingat kata soal, Ustaz kata ada berapa? Ada 6 ke 7? Ustaz dah lupa dah. Okey, apa? Bila? Di mana? Bagaimana? Siapa? Apa lagi? Adakah? Ada 6. Jadi, syabas tak ada. Syabas.
Jadi, syabas ni masuk dalam kata seru. Okey, tulis syabas. Okey. Selepas syabas. Selepas syabas. Okey, apa dia? Bilakah. Bilakah. Jadi, bilakah tadi termasuk dalam 6 kata tanya yang kita baca tadi. Bilakah. Jadi, bilakah masuk pada kata soal ataupun kata tanya. Kamu kalau tak ingat yang bahasa Melayu pun, dalam bahasa Inggeris pun boleh. Apa ada 5Y. 5W. 1H. Why, when, who, whose, whom, and then how. Ada 6. 5W, 1 how. Translatekan je balik. How tu apa, when tu apa, why tu apa. Itu kalau dalam bahasa Inggeris. Sama je dengan bahasa Melayu. Okay, bilakah masukkan dalam kata soal. Jangan selepas bilakah. Apa, apakah. Apakah masukkan dalam kata soal. Apakah dalam kata soal kan? Okay, tergolong dalam 6 kata soal ataupun kata tanya yang kita baca tadi. Okay, selepas apakah. Aduh. Aduh, kata soal ke kata seru? Kata seru. Kita baru baca tadi. Aduh, dimasukkan dalam kata seru. Okay, seterusnya. Siapakah? Siapakah? Okay, siapakah dalam kata soal ke kata seru? Kata soal. Siapakah? Okay, seterusnya. Wow. Wow adalah kata seru. Okay, selepas wow. Di manakah? Di manakah? Kata soal. Okay. Selepas di manakah? Oh. Oh. Oh kata apa? Kata seru. Dan yang terakhir. Mengapakah? Okay, mengapakah adalah kata soal. Adalah kata soal. Okey, baik. Sekarang ni, semua boleh boleh bawa keluar buku latihan jawi. Okay, buku latihan jawi. Tanda soal. Tanda seru. Okay, boleh buka muka surat 20. Okay, muka surat 20, latihan tanda seru. Okay, tanda seru. A. Sama-sama tengok. A. Jawab soalan di bawah. Okay. 1. Bilakah tanda seruan itu digunakan? Okey. Tadi kita baca apa? Tanda seru ini digunakan bila apa? Bila kita nak meluahkan perasaan. Jadi, boleh buka buku teks. Boleh tengok balik buku teks. Muka surat 20. Okey, untuk soalan 1 ni, awak boleh ambil ni, dekat atas ni yang kita baca. Daripada tanda untuk melahirkan ni sampai titik dan sebagainya. Bilakah tanda seruan itu digunakan? Okey, ulang balik. Tanda seruan itu digunakan untuk melahirkan. Tak perlu tanda ni lah. Okey, daripada sini. Daripada untuk. Salin semula tanda seruan itu digunakan untuk melahirkan sampai sebagainya. Ini mudah sahaja. Kita salin semula dalam buku teks. Daripada buku teks. Okey, kemudian. Yang kedua. Ayat seruan ada 2 jenis. Okey, tuliskan. Dia dah bagi dah. Yang ini. Yang ini. Salin terus masuk. A yang nombor 1. B yang nombor 2. Dekat buku teks muka surat 20. Okey, 1 ni dekat A. 2 ni dekat B. Kan ada 2 jenis. Kata seru. Ayat seru ada 2 jenis. Satu yang ada kata seru dan yang kedua yang tak ada kata seru. Okey, boleh pindahkan, boleh tengok muka surat 20, pindahkan 1 ke A, 2 kepada B. Okey, baik. Yang seterusnya B. Okey, B.
B. Kelaskan mengikut kategori. Okey, kelaskan maknanya dia suruh asingkan. Asingkan. Okey, dia ada bagi 8 contoh ayat. Semuanya ada menggunakan tanda seru. Okey, baik. Kelas yang pertama, okay, kamu boleh tengok yang bawah dia. Kelas yang pertama, ayat yang meliputi perintah, arahan dan tegahan secara tegas. Secara tegas. Okey, baik. Yang ba, dia nak apa? Ayat yang menggambarkan emosi seseorang. Seperti marah, sakit, kagum dan seumpamanya. Okey, maknanya kita kena baca satu-satu ayat-ayat di bawah. Kamu kena cuba cari emosi untuk setiap ayat. Jadi kamu asingkan. Okey, alif tadi dia nak apa? Dia nak ayat yang berbentuk perintah, arahan dan tegahan secara tegas. Yang kedua ni, yang ba ni, dia nak ayat yang emosi macam marah, sakit, kagum dan seumpamanya. Maknanya kamu kena baca satu-satu ayat ni, kemudian kamu kena asingkan. Okey, yang pertama, wow, cantiknya baju kamu. Bila wow ni dia menunjukkan emosi kagum. Dia takjub lah, kagum. Teruja. Wow. Maknanya nombor satu ni dekat kelas yang mana? Yang alif ke yang ba? Alif dia nak arahan dan tegahan. Yang ba ni dia nak emosi macam marah, sakit, kagum, teruja. Jadi nombor satu ni dia termasuk dalam alif ke ba? Kamu tentukan. Nombor dua ni pun kamu baca juga. Nombor dua sampai nombor 8. Nombor dua, jangan kamu masuk ke kawasan itu. Bila ada jangan ni, dia tegah lah. Dia menegah. Dia tak bagi. Jadi, dia masuk dalam mana? Alif ke ba? Alif berbentuk perintah, arahan dan juga tegahan. Ustaz kata tadi, jangan ni apa? Jangan ni, dia tak bagi. Dia tegah. Dia menegah daripada masuk. Jadi, di mana? Alif ke ba? Sama dengan seterusnya. 1 sampai 8. Kamu baca satu-satu, kemudian kamu asingkan. Sama ada dia kelas alif ataupun kelas ba. Mudah saja. Jadi, kerja kamu hanyalah dua muka surat saja untuk hari ini. Muka surat 20 dan juga muka surat 21. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.